الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pelajaran kita surah Luqman ayat yang ke-10. InsyaAllah kita cuba habiskan hari ini ayat 10 surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. Ramai ke kurang? Sebab banyak raya Saya sepatut raya juga. Monyang saya boleh raya. Ada sikit Cina. InsyaAllah kita hari ni kuliah untuk orang yang tak raya. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Okey, kita selesaikan satu ayat yang dah sempurna di sini. Okey, perkataan yang pertama, sebelum tu kita cuba keluarkan dulu perkataan yang sudah biasa pada kita, terutama isim dan haraf yang popular, iaitu perkataan pertama bi. Mana apa bi? Dengan haraf apa? Haraf jar, kemudian ha, nya, isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Dhamir. Dhamir apa? Munfasil ke muttasil? Muttasil, bersambung. Dia bersambung dengan perkataan tarawna. Kemudian perkataan wa, maknanya dan, dia haraf apa? Ada, kalau kita nak mula istinaf, tapi dia menceritakan ada Allah menciptakan langit dan dia. Ini kalau menyambung ayat sebelum ni, waw apa ni? Ataf. Fi maknanya di dalam atau di, ataupun pada haraf jar. Kita jeling je sebelah dia, tengok baris bawah ke tidak. Kalau baris bawah tu dia confirm lah haraf jar. Perkataan yang pertama yang kita akan bincangkan hari ini ialah perkataan khalaqa. Ini adalah satu perkataan yang banyak di dalam Quran. Allah mencipta. Khalaqa ini fi'il apa tuan-tuan dan puan-puan? Fi'il madhi.
Bila fi'il madhi guna diagram warna apa? Warna kuning. Ya. Tengok kolom fi'il madhi. Okey, cuba tuan-tuan tengok ada berlaku penambahan di hujung tak? Tidak ada. Kalau tak ada, apa dhamirnya? Huwa. Apa makna huwa khalaqa? Dia telah mencipta. Okey, cuba tuan-tuan jalankan sekejap fi'il madhi. Huwa khalaqa. Huma. Semula huma khalaqa. Hum. Hiya. Huma. Khalaqata. Hunna. Hunna khalaqna. Okey, anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Wama khalaqtu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqtu. Apa makna khalaqtu? Aku telah mencipta. Ma khalaqtu? Aku tidak. Aku tidak mencipta. Al jinna wal insa, jin dan manusia, illa li, supaya ya'budu, mereka menyembah, ni, aku, supaya mereka itu menyembah aku. Jadi perkataan khalaqtu ana, nahnu khalaqna. Jadi perkataan khalaqa ini banyak digunakan huwa, kemudian ana dan nahnu. Khalaqa, khalaqtu, khalaqna. Ya? Wa ma khalaqna as-samaa'a wal ard. Okey. Khalaqa, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Dia telah mencipta. Okey, bila saya tanya fa'il, dia siapa? Kalau kita sebut Allah, tak ada pun nampak sini. Dia mesti, kalau nak sebut, mesti ada. Kalau tak ada, kembalikan dia kepada dhamir. Dhamir dia huwa. Huwa tu siapa? Allah. Allah telah mencipta. Maknanya dia, iaitu Allah, telah mencipta. Kata mencipta perlu kepada maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat. Kalau fa'il maknanya yang membuat, iaitu yang melakukan perbuatan mencipta. Siapa dia? Huwa, iaitu Allah. Ya, maf'ulun bih yang kena buat, yang kena cipta. Ya, yang kena cipta. Secara umum dia, kita kena tahu asas baris untuk maf'ulun bih bagi apa? Baris atas. Siapa dapat jawab itu, 1 markah. Setengah je. Okey. Tetapi di sini, kalau tuan-tuan faham makna dia, mana maf'ulun bih? As-samawat. Tapi tuan-tuan kata maf'ulun bih baris atas. Ya, ini baris bawah apa pasal? Sebab jamak ini bukan jamak taksir, ada alif ta. Jamak muannas salim. Okey? Jamak muannas salim, cuba kembali kepada diagram warna hijau. Muka belakang. Okey? Ya, iaitu pecahan isim. Isim dia boleh muzakkar dan muannas, ya. Isim bahagian muzakkar dan muannas. Okey, itu jantina dia. Dari segi bilangan, kalau satu disebut apa? Satu mufrad. Mufrad, betul? Kalau dua musanna. Kalau ramai atau jamak, jamak. Okey. Kalau dari segi jantina dia, kalau lelaki dipanggil muzakkar, kalau muannas perempuan. Perempuan itu muannas. Okey. Okey, cuba tengok jamak muannas salim. Diagram warna hijau lagi. Apakah baris untuk jamak muannas salim? Kalau muslimah, jamak dia muslimatin atau muslimatun.
muslimatun, muslimatin atau muslimatun. Bermakna kalau perkataan ini jamak muannas salim, as-samawa, bariskan, tak boleh tun sebab ada alif lam. Jadi as-samawatu ataupun satu lagi as-samawati. Boleh tak as-samawatin? Tak boleh sebab ada alif lam. Okey. Sekarang ni ada tak as-samawata? Tidak ada di dalam bahasa Arab. Bila jamak tu salim, jamak muannas salim, baris atas, kita nak pilih baris dia dua je. Kalau nak bariskan depan macam mana? As-samawatu. Okey, jelas tak? Jelaslah. Bagi depan. Kalau nak bariskan bawah, as-samawati. Itu kalau lepas huruf jar. Tapi tuan-tuan nak jadikan maf'ulun bih. Bagi apa maf'ulun bih? Atas. Maka baris atas juga diwakili oleh baris bawah. Kenapa? Sebab tidak wujud baris atas untuk jamak muannas salim. Jadi dia ini mewakili baris maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Bukan mudhafu ilaih, maf'ulun bih, yang kena buat. Yang kena buat. Sepatutnya dia baris apa? Baris atas. Hari ini jamak salim untuk baris atas diwakili oleh baris bawah. Nak buat macam mana? Itu je yang boleh. Kita tak dapat nak bariskan atas sebab tidak wujud baris atas untuk jamak muannas salim. Jadi dia tetaplah jadi maf'ulun bih. Asalnya baris apa ni? Asalnya mesti baris atas, tapi dia tidak wujud baris atas ni. Siapa buat baris atas memang salah. Tidak pernah wujud as-samawata, al-muslimata, al-mu'minata. Itu memang tidak ada. Tak pernah dibuat ke orang. Jadi jangan buat orang yang tak buat. Apa yang orang Arab tak buat, kita jangan buat. Jadi dia adalah maf'ulun bih, sepatutnya baris atas dengan diwakilkan oleh baris bawah. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi apa terjemahan khalaqa? Dia telah mencipta. As-samawati, langit-langit. Banyak langit, berapa petala langit itu semua dicipta. Allah telah menciptanya. Kalau satu langit macam mana? As-sama'u. Dia boleh tiga baris lah. Isim as-sama'u, as-sama'i, as-sama'a. Tapi bila jamak dia as-samawat. Okey. Seterusnya bi. Apa makna bi? Ghairi. Ghairi makna apa? Ghairi tanpa. Lagi? Tidak, bukan. Tengoklah mana kesesuaian terjemahan untuk perkataan ghairi. Tapi kalau kita baca Fatihah, ghairil maghdubi, apa maknanya? Bukan orang yang dimurkai. Al-maghdubi, orang yang dimurkai. Tapi bi ghairi, apa di sini? Bi ghairi, dengan tanpa. Tengok mana yang lebih sesuai lah. Bi ghairi, tanpa. Cuma saya nak tanya di sini, isim ke fi'il ke haraf? Isim. Lagi? Ada kata fi'il? Fi'il tak ada ya? Ada yang kata dia haraf? Ada tak? Mengaku je lah. Siapa nak mengaku je. Saya suka berlaku banyak perselisihan pendapat ni dalam kelas ni. Ada yang mendakwa, okey, tak ada mendakwa dia adalah haraf atau fi'il. Okey, sekarang ni tuan-tuan buktikan bahawa dia isim. Ya, apabila perkataan itu terletak selepas haraf jar, dia mesti isim. Okey, isim. Kemudian apa tanda dia isim lagi? Baris bawah. Bermakna dua tanda dia adalah isim. Bila saya tanya, kenapa ghairi itu baris bawah? Sebab selepas haraf jar.
Bila saya tanya kenapa ghairi itu tidak ada alif lam dan tanwin? Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Sebabnya ialah, okey, kembali semula kepada tanda isim. Pelajaran asas dulu. Cuba tuan-tuan rujuk semula tanda isim yang pertama. Apa dia? Alif lam. Contohnya kita nak ambil perkataan ghairu lah, saya kata. Boleh tak? Al-ghairu. Okey. Makna bukan ni lah kita dah pakat dia isim kan? Bila isim boleh alif lam lah. Tapi dia tidak ada. Tak boleh lah tuan-tuan. Dia tak boleh tanwin. Saya nak perkataan biasa lah. Biasa. Okey. Tanda yang pertama, yang senangnya ar-rasul lah. Apa lagi? Ar-rasul al-baitu. Ma makna al-baitu? Rumah itu. Alif lam. Apa tanda isim yang kedua? Tanwin. Al-baitu jadi apa kalau ditanwinkan? Baitun. Alif lam dan tanwin tidak boleh berjumpa. Dia berpantang jumpa. Ada alif lam tak boleh tanwin. Ada tanwin tak boleh alif lam. Ketiga tanda di isim apa? Baris bawah. Kalau kita jumpa perkataan baitin. Bagi bawah. Tak kisahlah tanwin ke tak tanwin. Yang paling penting hujung perkataan tu baris bawah. Tanda isim. Betul tak? Okey, perkataan yang sama. Nombor 4. Apa tanda dia? Baitu. Apa tanda dia yang keempat? Misal kata kita katakan Baitullah. Ada alif lam ke tidak? Ada tanwin? Apabila alif lam dan tanwin ditanggalkan daripada isim, bermakna dia nak bersandar kepada perkataan sebelahnya. Baitullah, Habibullah, Abdullah, Kitabullah, Nabiullah. Apa semua yang bersandar, dia tidak boleh alif lam dan tanwin. Ada dalam buku kita, dalam diagram kita Bermakna di sini kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Nak disandarkan perkataan bukan ini atau tanpa ini kepada apa? Imadin. Biwairi amadin. Okey, amadin. Apa makna amad? Tiang. Tanpa tiang. Ya, amad. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris di bawah. Ya, macam kita baca surah Fatihah macam mana? Ghairi al-maghdu bu ke bi? Bi. Baris di bawah. Ghairil maghdubi. Maknanya bukan orang yang dimurkai. Ini tanpa tiang. Okey. Dan yang kelima, kita ulang semula, tanda dia isim apa? Apabila perkataan itu terletak selepas haruf jar, misal kata fi. Macam mana nak bacakan fi? Fi baitillahi. Dia mudhaf dan mudhafun ilaih. 5 ni kita kena ingat. Tanda isim yang 5 ni jangan lupa Sebab ni asas mengenal isim. Yang pertama apa ni? Alif lam di pangkal. Yang kedua, tanwin di hujung. Ketiga, baris bawah di hujung perkataan. Yang keempat, mudhaf atau perkataan bersandar kepada sebelahnya. Apa-apa bersandar semua boleh Dan yang kelima, apabila perkataan tu terletak selepas haruf jar, dia mesti isim. Jadi nak disandarkan perkataan tanpa ini kepada amadin. Apa makna amadin? Tiang. Ini adalah jamak. Taksir. Jamak taksir. Cuba kita gunakan diagram kita, pecahan isim muzakkar. Kalau satu tiang, satu batang tiang. Okey? Tuan-tuan ada salin-salin ni kah?
Ya. Okay, boleh saya padam ke ni? Ini pelajaran ni ada dalam diagram kita warna hijau tu ya. Saya padam Tapi dalam warna hijau tu macam-macam contoh dia. Ini saya buat daripada satu perkataan. Saya padam sekejap supaya tidak berserabut. Okey. Maf'ulun bih as-samawati Baris bawah sebenarnya dia baris apa ni? Baris atas. Sebab apa dia baris atas? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas, tetapi diwakili oleh baris bawah. Kenapa diwakili oleh baris bawah? Jamak muannas salim memang tak ada baris atas. Tak dapat nak tolong dah. Saya padam Okey, perkataan yang kita sedang bincangkan ialah perkataan yang dikatakan apa ni? Amadin. Dia adalah jamak. Kalau Rasulullah bersabda as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Okey? Jadi maknanya imadun adalah sebatang tiang. As-salatu imaduddin. Okey? Bila Rasulullah bersabda imaduddin, kenapa tak ada tanwin ni? Sebab mudhaf. Bila isim dan isim tak ada alif lam dan tanwin, dia nak bersandar kat sebelah je tuan-tuan. Ini pelajaran ni mudhaf mudhafun ilaih ni ada pada setiap ayat Quran. Jadi tuan-tuan kena mahir untuk tengok dia bersandar tak kepada sebelah dia ni. Rasulullah bersabda as-salatu imaduddin. Sembahyang itu ialah tiang agama. Imad ad-din. Okey, kalau sebatang tiang, gunakan diagram warna hijau tuan-tuan. Macam mana disebut sebatang tiang? Imadun. Kalau bagi depan lah, cuba bariskan depan dulu. Imadun. Dua batang tiang. Imadani ataupun imadaini. Jamak dia dia bukan jamak salim. Semua benda adalah jamak taksir. Itu kena rujuk kamus. Apa jamak dia? Amadin. Amadin. Inilah amad. Amadun. Tapi dia bagi bawah ni sebab apa tadi? Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi bawah. Jadi isim yang bagi bawah dalam bahasa Arab dua je sebab. Pertama selepas haraf jar. Yang kedua mudhafun ilaih. Dua sebab Jadi maknanya jamak kepada imad ialah amad atau a'midah. Kalau dalam tafsir saya ditafsirkan amad ini a'midah. Okey. Aujada samawati min ghairi a'midatin. A'midah. Perkataan imad ni ada juga satu lagi jamak dia a'midah. A'midatun. Okey. Dengan tanpa tiang. Boleh tuan-tuan? Ya, tanpa tiang-tiang. Tapi kalau tanpa sebatang tiang, ya juga sebatang pun tak ada tiang. Okeylah, tak apalah. Okey. Seterusnya perkataan apa yang kita jumpa selepas amadin ni? Tarau na. Kita kena potong sebab ha tu ialah dhamir. Okey. Tarawna fi'il apa tuan-tuan? Tarawna fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Macam mana tuan-tuan tahu? Cuba tuan-tuan tengok diagram warna apa nak guna tengok fi'il ni? Kuning. Cuba tengok kolom fi'il mudhari'. Pangkal dia ta. Hujung dia apa? Waw nun. Hujung dia waw nun. Apa dhamir dia tu?
Ya tuan-tuan. Senyap ya hari ni. Ya sedih ke kena datang? Anak-anak kat rumah Abah kena pergi belajar. Dulu Abah kat rumah. Ini Abah pergi belajar, anak-anak duduk kat rumah. Kalau ta di pangkalnya, waw nun di hujung dia apa dhamir dia tuan-tuan? Antum tarawna. Okey, jadi dia memang ada sikit masalah sebab dia sakit Ro'a yara. Jadi sefer satu. Nanti sekejap tuan-tuan, kita boleh rujuk pada kita punya ni satu sisi. Ini betul-betul perkataan ni kena kat kita ni. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat 218. Muka surat 218. Semua dah jumpa? Okey, cuba tengok kolom fi'il mudhari'. Ya? Apa fi'il mudhari' kalau huwa? Huwa yara. Tengok ada sakit pada ya ni, ya tak berbaris, sebab itulah ada huruf-huruf yang kena buang nanti bila menjalankan pecahan fi'il mudhari'. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il mudhari' di situ. Huwa yara. Apa makna huwa yara? Melihat. Melihat. Okey, semula huwa yara. Huma yarayani. Okey, siapa tak berapa tera kena tengok buku. Siapa dah tera tengok diagram warna kuning je. Tapi dia ada masalah sebab sakit Okey, semula huma yarayani. Hum apa makna yarawna? Mereka melihat. Okey, hiya tara. Huma hunna yarayna. Okey, anta apa makna tara? Apa makna anta? Engkau lelaki melihat. Okey, semula anta tara. Antuma antum tarawna. Apa makna tarawna? Sabar. Antum mana apa? Kamu semua lelaki melihat, ya. Ni khalaqas samawati bighairi amadin tarawna. Apa makna tarawna di sini? Kamu semua melihat. Okey? Di sini ni tarawna daripada perkataan yara. Antum tarawna. Kamu semua melihat. Kamu melihat. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Khalaqa. Dia telah mencipta. Dia tu siapa? Allah. Dia iaitu Allah telah mencipta as-samawati bi ghairi amadin tarawna. Fi'il mudhari', kamu melihat. Ya, maknanya dengan tanpa tiang yang kamu melihat. Akannya. Okey, semula tarawna makna apa? Kamu melihat. Bila saya tanya fa'il dia siapa? Antum. Mesti dapat dhamir dia. Antum. Sebab tu kita dapat terjemahkan kamu melihat. Antum tu siapa? Antum tu siapa? Manusia, ya. Ya. Iaitu manusia ni Allah bercakap dengan kita lah, pembaca. Kamu wahai orang yang membaca, tidak tanpa yang kamu melihatnya. Bi ghairi amadin, dengan tanpa tiang yang kamu wahai pembaca Al-Quran
melihat akannya. Nya ni kembali kepada apa? Ya, langit nampak tak? Kamu dia kembali kepada amadin. Amadin jamak apa tadi? Jamak taksir. Apa formula jamak taksir? Ya betul lah. Dia punya jantina untuk jamak taksir apa? Okey, yang ni kita kena tengok formula jamak taksir semula. Bila disebut jamak taksir, terutama jamak taksir untuk benda, dipanggil oleh orang Arab li ghairil aqil, untuk benda yang tak ada akal, iaitu benda lah. Kita kena kenal pasti formula semula. Dari segi jantina dia apa? Dia akan jadi muannas. Ya? Dari segi bilangannya jadi apa? Dari segi bilangannya jamak. Tapi jamak taksir kembali bilangan dia akan jadi mufrad. Kalau kita nak guna dhamirnya apa? Huwa ke hiya atau hunna? Dia akan jadi hiya. Kalau dhamir muttasil dia apa? Ha. Inilah sebab tu bi ghairi amadin, dengan tanpa tiang-tiang yang kamu dapat melihatnya, iaitu tiang-tiang. Ya, kamu melihat akannya. Boleh? Khalaqas samawati bi ghairi amadin, dengan tanpa tiang yang kamu dapat melihatnya. Boleh tuan-tuan formula ni? Bila jamak taksir untuk benda, walaupun dia jamak, dari segi jantina dia akan kembali kepada muannas, dari segi bilangan akan kembali jadi satu. Jadi untuk jamak taksir tak payah guna hunna dah, hum. Gunakan hiya atau ha dari segi dhamir dia. Sebab tu Allah guna ha. Sepatutnya jamak hum lah ataupun hunna. Boleh tuan-tuan? Ini Ustaz Nasruddin dah ajar kan? Secara formula ni macam dah ajar. Okey, itu satu pengalaman yang bagus. Proses mengingat, kita rasa-rasa dah jumpa ni, siapa nama ni? Muka ni macam 2-3 kali jumpa. Itu memang proses mengingat yang bagus. Kita sudah perasan sekali dulu. Hari ni kita jumpa lagi, terlupa lagi, kita ingatkan semula. Tapi jangan lama-lama. Setahun je ni. Setahun saja tuan-tuan kena cekap. Lepas tu kita nak tutup kelas dah. Boleh. InsyaAllah. Wah, orang Bangi dah ajak dah. Okey, semula tuan-tuan, khalaqa, dia telah mencipta akan langit-langit bi ghairi amadin tarawunaha, akannya, kamu melihat akannya. Tuan-tuan, dari segi formula tuan-tuan tahu tak? Ha ni isim apa? Dhamir. Dhamir melekat dengan fi'il ke isim ni? Tarawna. Fi'il apa tadi? Fi'il mudhari'. Tak kisah. Dhamir bila melekat dengan fi'il, maka dhamir tu jadi apa? Apa tuan-tuan? Jangan keliru, dia melekat dengan fi'il maf'ulun bih. Kalau tuan-tuan ingat formula tak sakit kepala, tapi tak ingat formula memang sakit lah. Tak payah fikir sebenarnya benda ni. Kalau kita jumpa fi'il, lepas tu kita jumpa dhamir, memang dia kena. Ya, saya melihatnya, mesti dia yang kena. Saya memukulnya, mesti dia yang kena. Ya, tarawna, kamu melihat. Siapa yang kena lihat? Nya. Dia mesti jadi maf'ulun bih. Itu formula itu mujarrab. Ya, setakat ni tak silap formula yang kita guna ni. Apabila dhamir
melekat dengan fi'il, dia mesti jadi maf'ulun bih. Kalau dhamir melekat dengan isim, jadi apa tuan-tuan? Mudhafun ilaih. Contohnya ada tak? Tak ada sini Apa je lah. Saya kata perkataan Rasul, kita sandarkan kepada Allah. Kita tak nak sebut Allah, kita sebut ganti nama pada Allah, hu, rasuluhu. Ini mesti jadi mudhafun ilaih. Ya, sebenarnya kalau kita tukarkan hu ni kepada Allah, jadi apa? Rasulullah, Rasul Allah. Tapi kita tak nak guna perkataan Allah ni, kita gunakannya rasuluhu. Sama. Ada dua formula yang berkait dengan dhamir. Tuan-tuan kalau dhamir melekat dengan isim, maka dhamir ni akan jadi mudhafun ilaih namanya. Sebab nama itu hampir kan mengelirukan lah nama dia. Saya tak dapat nak tolong dia tu. Mudhafun ilaih dengan maf'ulun bih, dekat-dekat lah. Macam mana nak tolong? Tak boleh nak tolong tuan-tuan. Okey, semula tuan-tuan cuba sebut untuk saya. Apabila dhamir melekat dengan isim, maka dhamir tu jadi apa? Mudhafun ilaih. Apa makna mudhafun ilaih? Yang disandarkan kepadanya. Perkataan Rasul disandarkan kepadanya. Okey, cuba tuan-tuan sebut untuk saya. Apabila dhamir tak, tuan-tuan sebut keputusan saja. Ini murid cemerlang betul lah. Okey, apabila dhamir melekat dengan fi'il, maka dhamir tu jadi apa tuan-tuan? Maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Yang ini akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa beza ni? Ni jadi mudhafun ilaih. Beza tak? Bih, ilaih. Itulah. Mudhafun, ini maf'ulun. Maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat. Apa makna mudhafun ilaih? Disandarkan kepadanya. Ya, sebenarnya dari segi makna ni jauh lah. Dari segi bunyi dia sama. Kemudian dia berkait dengan formula untuk dhamir je. Siapa ingat formula ni memang banyak benda akan jadi mudah. Ya tuan-tuan. Okey. Kalau tak boleh ingat, tulis. Rakam, nanti ulang semula benda yang sama. Okey. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia, iaitu Allah, telah menciptakan langit-langit bighairi, dengan tanpa amadin, tiang-tiang, tanpa tiang, tarawna, yang kamu melihat akannya. Okey. Wa, dan alqa. Alqa fi'il apa tu tuan-tuan? Ya tuan-tuan dan perempuan, madhi ke mudhari'? Berani tak tuan-tuan kata fi'il mudhari'? Okey, tak apalah. Tuan-tuan kata fi'il madhi. Ya, adakah fi'il madhi yang pangkal dia bermula daripada alif? Ada. Sifir berapa? Cuba tengok sifir, diagram warna kuning. Diagram warna kuning Cuba tengok fi'il madhi, ada tak yang dimulakan dengan alif atau hamzah tu? Ada. Pertama sifir berapa? Sifir 2. Af'ala, betul? Okey, yang kedua sifir 6. Macam mana 6 bunyi? Infa'ala. Lagi? 7 bunyinya? Ifta'ala. Lagi? 8 macam mana bunyinya? If'alla. Lagi?
11. Macam mana bunyinya? Istaf'ala. Tuan-tuan jangan terkeliru kalau ada alif, jangan terus mendakwa dia fi'il mudhari', sebab ada banyak fi'il madhi yang bermula daripada alif. Contohnya di sinilah. Ini atas pattern af'ala. Kalau af'ala ni sifir berapa ni tuan-tuan? Sifir 2. Macam mana tuan-tuan dapat tak? Sama tak? Alif sama tak? Lepas tu matikan fa al af. Qa a, cuma ya ni sakit, tak dapat nak dibariskan. Tapi dalam masa yang sama kita boleh rujuk kepada sifir 2 yang ada haraf sakit dia. Ya? Dah azan dah? Okey, kita berhenti. Nanti kita sambung sifir 2. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.